Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnianya kita masih lagi dapat meneruskan sesi pembelajaran kita ini insya-Allah. Semoga kita sentiasa untuk bersemangat untuk mendapatkan ilmu dan insya-Allah semoga kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita pada pelajaran ibadah tahun 4, iaitu berdasarkan kertas soalan yang saya berikan kepada kamu. Insya-Allah kita akan bincang pada hari ini pada muka surat satu lagi, iaitu pada soalan yang kelima. Pada soalan yang kelima, air yang kurang daripada 2 kolah yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Kenyataan ini berhubung dengan bahagian air apa? Adakah air mutan najis, air musta'mal, ataupun air musyammas? Maknanya kita kena faham jenis-jenis air. Jenis-jenis air yang kita belajar dahulu terbahagi kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Yang pertama air mutlak. Air mutlak. Air yang suci lagi menyucikan. Maksudnya dia tu bersih dan dia boleh membersihkan yang lain. Bersihkan najis ataupun hadas. Itu air mutlak. Yang terbahagi kepada 7 jenis air mutlak. Iaitu air hujan, air salji, air embun. Itu dari langit. Kemudian di buminya air sungai, air laut, air telaga, air mata air. Itu air mutlak. Baik. Yang kedua air mutan najis. Iaitu air yang terkena najis. Air yang kurang daripada 2 kolah yang terkena najis, jatuh najis ke dalamnya. Dia jadi mutan najis. Ataupun air itu lebih dari 2 kolah tapi jatuh najis ke dalamnya lalu berubah sifat air tersebut sama ada pada warna, rupa ataupun rasa air tersebut. Itu juga akan jadi mutan najis, air najis, air najis. Air yang telah terkena najis. Baik, yang ketiganya air musyammas. Iaitu air yang terjemur di tengah panas matahari, air yang sedikit yang kurang daripada 2 kolah yang terjemur di panas matahari dalam bekas yang boleh berkarat. Dalam bekas yang boleh berkarat itu dipanggil air musyammas. Baik, yang keempatnya air musta'mal, iaitu air yang kurang daripada 2 kolah yang telah kita gunakan untuk mengambil wudu ataupun mengangkat hadas besar ataupun hadas kecil. Itu dikira air musta'mal. Jadi berdasarkan kepada soalan yang kita bincang ini, dia kata air yang kurang dari 2 kolah yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Jadi jawapannya adalah air musta'mal. Itu kamu kena faham. Air musta'mal iaitu air yang kurang daripada 2 kolah yang telah digunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Baik, soalan kepada muka surat yang kedua. Seterusnya soalan 6. Apakah yang dimaksudkan dengan air muqayyad? Air muqayyad. Selain daripada air mutlak, air yang 4 tadi, ada lagi air yang jenis air yang dipanggil air muqayyad. Kita dah belajar dah ni. Alif, air yang telah berubah dengan sebab najis. Tadi kita sebut tadi, air yang berubah dengan sebab najis dipanggil air mutan najis. Baik, ba, air yang telah berubah dengan sebab panas matahari. Kita dah sebut tadi, air yang bila mana dia dipanaskan dengan cahaya matahari dalam bekas yang boleh berkarat, itu dipanggil air musyammas. Baik, jim, air yang telah berubah dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang halal diminum. Itu dipanggil air muqayyad. Dikaitkan. Muqayyad itu mana dikaitkan dengan sesuatu seperti air itu air mutlak. Air itu air mutlak dan dicampurkan dengan kopi umpamanya, dia jadi air kopi. Dia tidak najis. Air tersebut tidak najis. Halal diminum. Tetapi dia tidak boleh menyucikan najis. Dia tidak boleh menyucikan najis.
air muqayyad. Ataupun air yang kita bancuh, air orange umpamanya, itu dipanggil air muqayyad. Air yang dikaitkan dengan sesuatu. Air Milo, kerana dia bercampur dengan Milo. Air orange bercampur dengan orange. Air kopi bercampur dengan kopi. Air teh bercampur dengan teh. Itu dipanggil air muqayyad. Baik, yang ketujuh. Najis itu perlu dibasuh sekali dengan air tanah dan 6 kali dengan air mutlak. Kenyataan tersebut najis apa? Apa berhubung dengan kenyataan tersebut berkaitan dengan najis, jenis-jenis najis. Kita dah belajar dah najis. Najis ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama najis mutawasyitah. Najis mutawasyitah ialah najis pertengahan, mana dia tidak berat dan tidak ringan. Cara menyucikannya, kita hilangkan ain ataupun benda najis tersebut terlebih dahulu, kemudian kita jirus dengan air, sehingga hilang rupa najis tersebut, hilang bau najis tersebut, hilang rasa najis tersebut. Rasa itu bukan jilat dengan lidah. Rasa maksudnya bila ada najis, dia masih ada rasa kelicinan. Bila hilang najis, tidak ada najis, dia akan rasa kekesatan. Kesat. Itu mutawasyitah. Baik, yang kedua, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ialah najis daripada air kencing kanak-kanak lelaki yang belum berusia 2 tahun, yang hanya minum susu ibunya sahaja. Itu dianggap najis mukhaffafah, najis ringan. Kena ingat, anak-anak yang belum cukup 2 tahun, lelaki saja. Kalau perempuan air kencingnya adalah najis mutawasyitah. Dia tak jadi mukhaffafah. Hanya kanak-kanak lelaki sahaja yang belum berusia 2 tahun dan hanya meminum susu ibunya sahaja. Itu dipanggil najis mukhaffafah. Macam mana nak menyucikan najis mukhaffafah? Iaitu kita lap air kencing tersebut sehingga kering. Kemudian kita renjiskan air. Maknanya, renjiskan air sahaja di atas tempat kesan kencing tersebut sehingga rata. Itu cara menyuci najis mukhaffafah. Merenjiskan, lap najis itu terlebih dahulu. Kemudian dia renjis sahaja di atas kawasan yang kita lap tersebut. Itu cara menyuci najis mukhaffafah. Baik, najis mughallazah. Najis berat. Berat kerana menyukarkan sedikit untuk kita menyucikannya. Macam mana kita nak menyucikan najis mughallazah ini? Iaitu perlu kita hilangkan ain najis tersebut. Benda najis tersebut. Mana dia najis mughallazah ni? Iaitu anjing dan babi. Anjing dan babi ni najis mughallazah. Kita terkena muntah anjing umpamanya. Kita terkena najis anjing umpamanya. Najis babi umpamanya, terpijak. Banyak sangat babi tepi rumah kita. Kita terpijak najis babi. Itu kena najis mughallazah dipanggil. Macam mana nak menyucikannya? Mana menghilangkan dulu kesan-kesan najis tersebut terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan dibasuh sekali dengan air tanah. Bancuh tanah tu dengan air, dia jadi air tanah, dikat tu air tanah tersebut, lalu dibasuh sekali dengan air tanah, kemudian diikuti dengan 6 kali dengan air mutlak. Itu cara membasuh najis mughallazah. Jadi kenyataan yang kita baca pada soalan yang ketujuh itu adalah berhubung dengan najis mughallazah, kerana ia memerlukan air tanah sekali untuk dibersihkannya. Sebab itu dia panggil najis mughallazah, najis berat, kerana memerlukan air tanah untuk menyucikannya. Baik, saya rasa sekadar itulah perbincangan kita di atas 3 soalan ini. InsyaAllah, apa yang kita bincangkan ini, semoga para pelajar dapat memahaminya dan dapat menghayatinya dalam kehidupan kamu seharian, insyaAllah. Sekadar itu pelajaran kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.